Hari ini kita akan belajar perwakilan data yang seterusnya iaitu plot titik. Plot titik adalah sesuai digunakan untuk data numerik di mana julat datanya adalah tidak besar. Kita tengok satu contoh bagaimana plot titik dapat dihasilkan. Data di bawah menunjukkan masa dalam jam yang diluangkan oleh 20 orang murid untuk membaca. Jadi kalau kamu perhatikan data ini, murid yang membaca paling banyak jam ialah 8 jam. Dan nilai minimum untuk mereka membaca ialah 1 jam. Jadi kita tengok julatnya tak besar, kita boleh buat plot titik. Di sini kita boleh tulis masa membaca dalam jam. Dan nilai yang paling kecil ialah 1. Nilai paling besar 8. Jadi kita senaraikan semua nombor di antara 1 hingga 8. Seterusnya kita mau plot titiknya. Okey, ini 1. Jadi di 1 sini kita plot 1 titik. 3. Okey, di nombor 3 kita plot lagi 1 titik. 3 5 1. Okey, jadi di atas 1 kita plot lagi titik yang kedua. 1 lagi. Okey, plot lagi 1 titik. Kita buat ini sehingga semua data diplot dengan betul. 4 dan titik terakhir 3. Jadi sudah siaplah plot titik kita. Apabila kita plot titik, 1 titik akan mewakili 1 orang. Jadi untuk data ini ada 20 orang. Jadi pastikan semua titik yang diplot ini jumlahnya adalah 20 titik. Seterusnya kita tengok plot batang dan daun. Plot batang dan daun sesuai digunakan untuk mewakili data numerik di mana julat data adalah besar. Sebagai contoh, data ini menunjukkan masa dalam minit yang digunakan oleh murid untuk sampai ke garisan penamat dalam satu acara larian. Jadi kamu perhatikan, kita perlu bagi data kita kepada 2 bahagian iaitu batang dan daun. Okey, dan nilai pada batang adalah tulis dalam tertib menaik iaitu dari kecil ke besar. Lepas tu kita perlu ada kekunci. Maksudnya kalau 18 ini sebenarnya adalah bermaksud 18 minit. Dan kamu perhatikan daun di sini. Okey, di bahagian ini. Nombornya juga disusun ikut tertib menaik. Maksudnya nombor yang kecil di depan, nombor yang semakin besar di belakang. Kita tengok satu contoh bagaimana plot batang dan daun dapat dihasilkan. Okey, data di bawah menunjukkan markah merit yang dikumpul oleh 20 orang murid. Jadi data yang paling kecil, nilai yang paling kecil yang kamu dapat perhatikan di sini adalah 12 dan data yang paling besar adalah 59. Jadi kita boleh buat batang dan daunnya. Batangnya kita boleh tulis dari 1 hingga 5. Lepas tu kita tengok nombor yang mula daripada 1. Okey, nombor yang belas-belas. 12, 12, 15, 15. Okey, jadi daunnya kita boleh tulis 1, 2. Okey, ini wakil. Okey, kekuncinya 1, 2 ni bermakna 12 maka. Okey, ada 2 nombor 12. Jadi 2 ni perlu tulis 2 kali. Dan ada 2 nombor yang 15. Okey, jadi 5 pun berulang 2 kali. Okey, lepas tu kita tengok nombor yang mula dengan 2. 23, 22, 21, 25. 23, 22, 21 dan 25.
Jadi nombor yang paling kecil ialah 21. Okey, kita tulis 1, diikuti 2, lepas tu 3, 5. Seterusnya kita tengok pula nombor yang berulang dengan 3. 30, 31, 36. Okey, itu sahaja. Jadi nombor yang paling kecil ialah 30, diikuti 31 dan 36. Lepas tu kita tengok nombor yang berulang dengan digit 4. 47, 41, 47, 48. Jadi nombor yang paling kecil ialah 41. Kita tulis 41. Lepas tu 7 berulang 2 kali. 8. Okey, seterusnya nombor yang berulang dengan 5. 50, 59, 55, 54. Jadi di sini nombor yang paling kecil 50, diikuti 54, 55 dan 59. Okey, sekarang kamu tengok data ini. Kita ada tertinggal satu nombor, iaitu 19. Okey, jadi kita perlu tambah di batang 1. Okey, 19. Okey, jadi tambah 9. Okey, di sini ada 20 orang murid dan setiap nombor yang ditulis di daun ni mewakili satu orang. Okey, cuba kita semak, adakah semua ini ada 20 orang? Okey, sini ada 5 orang. Baris yang kedua ada 4 nombor, jadi 4 orang. Baris yang ketiga 3 orang. Baris keempat ada 4 orang. Dan baris yang kelima pun ada 4 orang. Jadi jumlah semua nombor ini mesti sama dengan 20. Kalau tak sampai 20 maksudnya kita salah record. Jadi perlu buat semula, perlu semak dengan teliti.